Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan iman, taufik kepada kita dapat bertemu kita di kesempatan ini dalam usaha kita untuk memperbaiki amal ibadah kita, meningkatkan keimanan kita dan juga kita mengharapkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, di kesempatan ini kita akan mengongsi kembali hikmah yang selanjutnya daripada kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Di mana pada kesempatan ini insya-Allah kita akan pelajari sama ada kita ini masih lagi merupakan golongan yang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita merupakan golongan yang mudah-mudahan telah sampai kepada ma'rifatullah, sampai kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita kepada kata hikmah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan qata'as sa'irina lahu wal wasilina ilaihi. Allah telah memutuskan orang yang sedang berjalan menujunya dan yang telah sampai padanya. An ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim, daripada melihat ataupun mengagumi amal ibadah dan keadaan diri mereka. Ammas sa'iruna, adapun orang yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, fali annahum lam yatahaqqaqus sidqa ma'allahi fiha, adalah kerana mereka belum dapat melaksanakan amal ibadah itu dengan ikhlas menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal wasiluna, adapun orang yang telah sampai, fali annahum, adalah kerana mereka sibuk melihat Allah sehingga lupa amal perbuatan sendiri. Baik. Apa kita nak pelajari daripada perkongsian ini? Tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, dalam kata hikmah ini Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari nak menerangkan kepada kita bagaimana kita nak mengetahui seseorang itu ataupun mungkin diri kita sendiri, adakah kita masih dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita telah berada di dalam tingkatan yang selanjutnya, iaitu tingkatan orang yang telah ma'rifatullah, telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ini boleh memutuskan, boleh menetapkan orang yang telah sampai kepadanya dan juga orang yang dalam perjalanan menujunya. Dengan melihat apa? Dengan kita melihatkan bahawasanya orang yang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melihat ataupun mengagumi amal ibadah dan keadaan diri mereka sendiri. Orang dalam perjalanan ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia senantiasa melihat amalnya. Oh, berapa banyak kali saya dah laksanakan solat, berapa banyak duit telah saya sedekahkan, berapa banyak tempat saya telah melaksanakan wakaf, berapa banyak hari saya telah berpuasa, berapa banyak kali saya telah telah mengkhatam Al-Quran, berapa banyak kali saya telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Macam gitu.
Orang yang sedang berjalan adalah kerana mereka belum dapat melaksanakan ibadat itu dengan ikhlas menurut sebagaimana yang diperintahkan. Maknanya orang dalam perjalanan ni, dia bagus tuan-tuan, bukan tak bagus, okey. Ya, dia laksanakan ibadat ada ikhlas. Tetapi keikhlasan itu belum seperti mana sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita laksanakan amal kita ini, kita masih melihat ya amal-amal kita yang kita lakukan ini. Kerana sebenarnya kita dah belajar sebelum ini, amal yang kita lakukan ini kita tidak harus gembira kerana kita telah laksanakannya. Tapi kita bergembira kerana ketaatan kita lakukan ini kerana kita telah mendapat anugerah, kurniaan, hidayah dan taufik daripada Allah SWT. Bila kita demikian, kita dah tak lihat benda tu daripada diri kita, tapi semuanya bersumber daripada Allah SWT. Tapi orang dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT ni mestilah kita masih lagi lalui fasa-fasa ini, masih melihat amal kita, masih mengagumi kebaikan yang kita lakukan dan yang seumpama dengannya. Tapi bila kita mengagum amal yang kita lakukan, ya kita melihat amal-amal kita, boleh jadi kita belum menyempurnakan sifat keikhlasan sebagaimana yang Allah SWT perintahkan kepada kita semua. Adapun orang yang telah sampai adalah kerana mereka sibuk melihat Allah sehingga lupa amal perbuatan sendiri. Sibuk melihat Allah. Okey, sibuk melihat Allah ni maknanya apa tuan-tuan? Sibuk melihat Allah ni maknanya dia dapat mengenali apa yang dilakukan ini semuanya merupakan kurniaan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah lupa tentang diri dia. Amal dia lakukan dia tak nampak daripada diri dia. Dia pun dah tak harapkan pujian, dia pun tak harap sanjungan dan yang seumpama dengannya. Kerana semuanya itu bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia dah sibuk melihat perkara tersebut, tuan-tuan puan-puan sekalian, maka dia pun juga tidak lagi melihat amal perbuatannya itu sebagai sesuatu yang merupakan ia lakukan. Tapi semuanya itu adalah bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, orang yang melakukan, ya, orang yang berjalan menuju kepada Allah juga, tanda yang lain juga boleh jadi dia lakukan amal itu dalam bentuk terpaksa. Sedangkan orang yang telah sampai, dia lakukan pengabdiannya itu dalam bentuk ketaatan. Maksud macam gini, solat merupakan satu pengabdian. Orang yang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila laksanakan solat itu, boleh jadi dia rasa kerana terpaksa. Takut siksaan, ya, takut nanti dapat dosa dan yang seumpama dengannya lah. Bukan tak boleh tuan-tuan, boleh ya, tapi kita nak cakap bezanya orang yang dalam perjalanan dan juga orang yang telah sampai. Orang yang telah sampai apabila dia melakukan amal pengabdian, dia lakukan dalam bentuk ketaatan, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih tinggi sedikit. Begini tuan-tuan ya. Kita lihat ayat Al-Quran ini. Allah SWT berfirman, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh." Hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang ada di langit dan juga di bumi. Tau'an, ya, sama ada dengan kemahuan, wa karhan, sama ada dengan terpaksa, ya, wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal, ya. Dan juga bayang-bayangnya pada waktu pagi dan petang hari. Okay. Jadi makna di sini kita lihat dulu isyarahnya ataupun tafsirannya. Al-Hasan berkata, orang yang beriman sujud kepada Allah SWT dengan penuh ketaatan. Sebaliknya orang kafir sujud dalam keadaan terpaksa pada ketika amat takut dan ketika bencana. Baik, kita bila sujud kepada Allah, bukan sahaja kita sujud pada waktu kita dalam keadaan susah. Kita sujud pada Allah pada dalam keadaan kita senang dan juga kita susah. Adapun orang yang tidak beriman itu, mereka itu hanya sujud kepada Allah apabila dalam keadaan takut dan juga apabila telah terima bencana. Ketika terima bencana baru nak sujud takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan benar. Makna sujud dan patuhnya kepada Allah itu adalah dalam keadaan terpaksa. Begitu juga kita orang yang beriman, kan? Orang yang dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh jadi, ya, dia ada menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila ditimpa kemudaratan, kan? Yang demikian itu dilakukan dalam keadaan terpaksa kerana dah dapat kemudaratan, dapat ujian, kesakitan, musibah, baru dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk patuhnya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan kerana dapat musibah, bukan kerana dapat kesakitan, tapi dilaksanakan pengabdian itu dalam bentuk ketaatan. Beza tuan-tuan puan-puan sekalian.
Tapi ini tuan-tuan dan puan sekalian ya, satu yang telah sampai lakukan bentuk ibadah itu dan bentuk ketaatan, yang satu dalam perjalanan. Tapi tidak mengapa tuan-tuan. Walaupun orang yang dalam perjalanan ini kita lihat macam seolahnya tak patut lakukan demikian, walaupun kita sendiri pun kadang-kadang berada dalam keadaan demikian, tetapi tidak mengapa. Kerana apa? Boleh jadi musibah ujian yang Allah kurniakan kepadanya itu membuatnya tunduk patuh kepada Allah, dan apabila setelah selesai musibah ujian tersebut, beliau akan terus beristiqamah, akan terus meningkatkan, memperbaiki dirinya dan mudah-mudahan dapat sampai kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makrifatullah. Dan ini semua tak mustahil kerana jalan kehidupan kita semua berbeza-beza, cara Allah SWT nak mengenalkan dirinya kepada hamba-Nya juga berbeza-beza. Oleh sebab itu, dalam bab sujud ini, ada yang mengatakan sujud ini terbagi kepada dua. Sujud dengan dirinya sendiri dan juga sujud dengan hatinya. Sujud dengan diri sendiri maknanya kita sujud pada luaran lah, tapi hati tak ikut sama. Tapi sujud pada hati, dengan hati, maka kita benar-benar hati kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Kemudian Syekh Zarub menukilkan pendapat ulama. Ya, la tanzuru ila amalik. Ya. Janganlah melihat amalanmu sekalipun sahih. Tetapi wa in sahha. Jangan melihat amalanmu sekalipun sahih. Wanzur liman waffaqaka ilaihi. Tetapi lihatlah siapa yang menggunakan taufik kepadamu. Ya, maknanya jangan kita melihat amal kita walaupun benda tu betul kita buat, kita dah mengaji banyak kali, kita dah berzikir berkali-kali, kita laksanakan solat bangun malam, kita menolong orang, kita meninggalkan kemaksiatan contohnya, walaupun benda tu betul, tapi jangan sekali-kali kita melihat amal tersebut. Kerana bila kita melihat amal tersebut, kita boleh jadi akan menjadi orang yang megah, kita menjadi orang yang meninggi diri, kita rasa bangga, kita rasa kita ni mulia, kita rasa kita ni terhormat, kita boleh jadi memandang rendah kepada orang lain, kita sukakan pujian, kita menjadi orang yang riak, sum'ah, takabur dan seumpama dengan dia lah sifat-sifat mazmumah. Tetapi kita dipesan kepada kita apa? Lihatlah siapa yang mengurniakan taufik kepadamu. Ini seperti hikmah yang lalu. Ya, maknanya bukan kerana kita, tetapi kita lihat siapa yang berikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita dapat laksanakan amal tersebut. Ya. Kemudian juga disebut sahih amalaka bil ikhlas. Betulkan amalanmu dengan ikhlas dan betulkan keikhlasanmu dengan melepaskan diri daripada segala daya dan kekuatan. Begini tuan-tuan puan sekalian, kita betulkan amalan kita ini dengan ikhlas. Kalau dulu kita laksanakan amal, boleh jadi tidak ikhlas. Boleh jadi kerana nama, boleh jadi kerana terpaksa, boleh jadi kerana diperintahkan. Ya, boleh jadi macam-macam sebab, tak ada keikhlasan. Jadi kita betulkan amalan tersebut dengan adanya keikhlasan. Faham Lakukanlah dengan ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan di sini, betulkan keikhlasanmu dengan melepaskan diri daripada segala daya dan kekuatan. Maknanya kita betulkan keikhlasan kita ini. Tadi kan kita lakukan amal mula tak ikhlas, lepas tu kita lakukan amal serta dengan ikhlas, kan? Sekarang ni kita betulkan keikhlasan kita ini daripada segala daya dan kekuatan, daripada segala daya kekuatan yang kita sangka berpunca daripada kita. Kerana saya latih, kerana saya kuat, sebab tu saya diri saya ni, sebab tu saya dapat laksanakan amal ibadah ni dengan lebih ikhlas. Maknanya apa? Kita rasa kita lakukan ini, dapat lakukan sempurnakan dengan keikhlasan kerana daripada diri kita sendiri. Kerana daya kita, kerana kekuatan kita. Tapi kan sebenarnya kita katakan apa? La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perbetulkan keikhlasan kita ini juga, bahawasanya kalau saya dapat sempurnakan amal ini dengan penuh keikhlasan, itu juga sebenarnya bukan atas daya dan kekuatan saya, tetapi atas kekuatan izin hidayah taufik daripada Allah SWT, atas kekuatan yang Allah berikan kepada saya. Maknanya bersumber kepada Allah SWT. Ini kita memperbetulkan lagi ikhlas kita. Kita memperbaiki amal kita dengan ikhlas, dan kita memperbaiki keikhlasan kita dengan melepaskan daripada daya dan kekuatan daripada diri kita. Subhanallah. Anda boleh faham tak? Kalau mula buat tak amal, tak ikhlas, kan? Mula tak beramal lah contoh. Lepas tu kita beramal. Okay, Alhamdulillah.
Tapi bila beramal ada tak ikhlas. Kita perbaiki amal itu dengan keikhlasan. Okey. Bila kita lakukan amal itu dengan keikhlasan, ni dah cantik dah. Tapi kita nak perbaiki lagi ikhlas tersebut daripada sangkaan bahawasanya itu merupakan kekuatan, kemampuan daripada diri kita. Lepaskan segalanya itu. Bahawasanya itu keikhlasan yang dapat kita laksanakan, wujudkan itu juga adalah atas daya kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan sekalian? Sebab itu dikatakan di sini ya, sifat as-sidqu, sifat benar ini adalah pintu masuk utama untuk melangkah ke alam ketuhanan. Betul tuan-tuan? Kalau kita nak masuk kepada alam ketuhanan, mengenali ma'rifatullah, kita kena bersifat jujur. Jujur pada diri kita terlebih dahulu tuan-tuan puan-puan sekalian. Ya, jujur kepada orang lain mungkin kita nampak, tetapi jujur pada diri kita mungkin kita tak perasan dan tak terlihat. Jadi perbaiki diri kita dengan kita menjujur. Dengan melalui pintu as-sidq ini, ramai orang telah sampai kepada hakikat makrifat. Ia bukanlah sesuatu yang ganjil. Ini kerana pada sifat as-sidq itu terhimpun segala kemuliaan dan kelebihan. Ya, jadi inilah dia tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalau kita bersifat jujurnya ada kemuliaan dan juga ada kelebihannya. Jadi ingat tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, apa yang kita dapat pelajari daripada kesimpulan ataupun perkongsian kita pada hari ini, terdapat golongan yang dalam perjalanan dan juga golongan yang telah sampai ma'rifatullah. Golongan yang dalam perjalanan masih lagi melihat amal-amal yang dilakukan, kan? Dan boleh jadi keikhlasannya itu belum seperti mana yang Allah SWT perintahkan kepada kita, kan? Adapun orang yang telah sampai, dia dah tak melihat amalnya, dah tak kagum lagi amalnya kerana dia hanya sibuk melihat Allah. Sibuk melihat Allah ni maknanya apa? Semua yang dilakukan itu semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah tak rasa apa-apa. Dan kerana dia bersyukur dengan demikian, maka Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan hidayah dan taufik kepadanya. Begitu juga orang yang dalam perjalanan melaksanakan ibadah ini kadang-kadang rasa terpaksa. Ya, bila dalam kesusahan baru terpaksa tunduk patuh kepada Allah, terpaksa bersedekah. Tetapi orang telah sampai, dia lakukan ubudiyah, penghambaan itu, pengabdian itu dalam bentuk ketaatan bukan kerana terpaksa. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, saya rasa cukup di sini. Jadi kita bersama-sama doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita taufik hidayahnya, menyadarkan apa yang kita lakukan ini semuanya bersumber daripada hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki diri kita untuk mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan semakin hari kita dapat memperbaiki iman kita dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam golongan orang muhsinin, orang-orang yang senantiasa memperbaiki dirinya, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. As I look to nature's beauty.